وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أهدنا بحياة العلماء وآنسنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, dan lagi kata setengah mereka itu, yakni mereka itu kaum yang sesat lagi menyesatkan, kaum dalalah yang sesat lagi menyesatkan. Apa kata mereka? Baik, ini pahaman orang sesat. Dia kata apa? Maka tak kala hampir seseorang hendak mati itu, oleh keluar rohnya, maka datanglah satu nur cahaya putih seperti kapas di busur. Di busur tu yang tiada seumpamanya. Maknanya kapas yang putih tu seperti kapas di busur itu tak pernah ada dengan yang dia pernah kita tengok katanya. Yang tiada seumpamanya suatu, terdiri antara qab qusin. Apa dia qab qusin? Qab qusin ni asal maknanya yang hampir, iaitu dua kening naik ke atas alam kudus, iaitu ubun-ubun. Maka itulah zat Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini yang saya kata dulu, satu ajaran sesat di Rawang. Dia kata Allah Ta'ala tu putih, umpama kapas di busur. Dan tu kapas di busung. Ini kapas di busur. Busur ke busung. Sesat pok ni. Kata setengah mereka itu,
Ini kata setengah mereka itu yang sesat. Cahaya cemerlang memenuhi langit dan bumi, dan masyrik dan maghrib. Masyrik ni apa? Masyrik ni timur. Maghrib tu barat, bukan sembahyang maghrib. Masyrik timur, maghrib barat. Dan ada zahir di dalam cahaya itu rupa seperti rupa orang yang hendak mati itu. Maka hendaklah ia ikut, iaitulah Allah. Tu dia. Cahaya cemerlang tu dia kata Allah. Sesat. Dan lagi kata setengah mereka itu bagi muridnya, jadi belum sifat, belum langit. Langit belum, bumi belum, Allah di mana? Maka kata murid, itulah yang sia mencarinya, yang sia-sia mencarinya. Maka kata gurunya, ada satu seumpama sebiji telur yang dinamakan dia balung jad. Kemudian yang itu terbelah dua kulitnya, jadi langit, dan isinya jadi bumi, dan Allah keluar daripada antara dua itulah. Maka ilmu ini panjang lagi katanya. Ni semua ni pahaman sesat ni. Cuma dia tulis di sini nak ambil tahu. Esok berjumpa orang dia cerita yang seumpama ini, Allah Ta'ala menyerupai makhluk keluar di kulit telur lah apa benda. Dah lah telur kurang macam ni. Mahal pula tu. Ni semua ajaran sesat. Ni semua ajaran sesat belaka ni. Dan lagi kata setengah mereka itu dalalah. Orang yang sesat lagi menyesatkan itu. Apa kata dia? Allah itu berubah-ubah tempatnya. Pada hari ini di sini, dan pada hari itu di situ. Demikianlah dikata pada sekalian hari itu. Ini macam Hindu lah. Dan lagi katanya pula, orang yang sembahyang subuh berhadap sebelah ini tiada betul. Orang menghadap ke arah kiblat tak tu dia. Diisyaratnya sebelah matahari jatuh. Kerana Allah duduk di sebelah ini, diisyaratkan sebelah matahari naik. Lek tu pokoknya. Dan waktu ini ia tidur. Jangan Allah Ta'ala macam orang tidur. Dan pada waktu ini bagian-bagian kelakuannya yang tertentu dikatakan atas beberapa kelakuan yang tiada diredha oleh syarak. Dan panjang lagi perkataannya, lagi tiada lulus hamba hendak ceritakan dia. Ini tak terkira lah hamba nak cerita kat dia kan, nak ceritakan dalam kitab ni. Pasal apa panjang sangat puak sesat ni cakap. Jadi kita jaga-jaga jangan sampai teranut fahaman yang sesat. Baik, yang tu yang sesat yang nyata. Yang nyata-nyata sesat. Baik, habis. Ketahui olehmu. Dulu saya ada satu dengar satu orang Melayu kita, dia ajar Allah Ta'ala ni ada anak. Cerita lagi. Dia kata Allah Ta'ala ni ada anak. Sebab tu kita baca Fatihah, Iyyaka na'budu. Dia kata tu anak Allah tu. Iyyaka na'budu. Tu Iyyaka na'budu maknanya anak Allah. Pandai-pandai dia syirik murtad, orang iyazubillah, orang yang bercakap macam ni. Siapa yang cakap lagu tu boleh membawa kepada syirik murtad, orang iyazubillah. Pasal mensyirikkan Allah, mengatakan Allah ada anak.
Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala sebut lam yalid wa lam yulad, tidak ia beranak dan diperanakkan. Baik, habis. Ketahui olehmu bahwasanya sekalian mereka yang tersebut itu sesat sekaliannya, lagi menyesat akan orang lain pula, dan dinamakan dia musyrikun, artinya menyengutu akan Allah, yakni mensyirikkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Syirik maknanya menyamakan Allah dengan makhluk. Syirik maknanya menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kata syirik. Syirik tu kita menyengutukan Allah. Menyengutunya menyamakan Allah dengan makhluk. Dengan yang lainnya, dan dinamakan dia pula mulhidatun. Apa dia mulhidatun? Orang yang sesat. Mulhid, ya, orang yang sesat. Dan hululiyah dan ittihadiyah. Ni orang tasawuf pula ni. Ni orang-orang mulhidah ni. Mulhidah, hululiyah, ittihadiyah. Ini golongan orang Islam yang belajar tauhid, belajar tasawuf, tapi sudah terseleweng daripada ajaran yang sebenar. Maka mereka ni dikhawatiri jatuh ke lembah zindik, kafir zindik. Kafir zindik ni apa dia? Ya, sesat dalam cahaya. Ni kata sesat dalam cahaya. Dia dah beragama Islam dah, tapi dalam dia beragama Islam itu dia pergi memahami satu pahaman yang menyebabkan terkeluar daripada agama Islam. Inilah nama dia kaum mulhidah. Mulhidah maknanya kaum sesat. Mulhid lawannya tauhid. Mulhid lawannya muwahhid. Muwahhidun orang yang bertauhid. Mulhidun orang yang sesat. Baik. Contoh mulhid ni apa dah? Itu ajaran tauhid 3. Ajaran tauhid 3 yang dibawa oleh Wahabi tu, tu contoh mulhid. Faham? Dan hululiyah. Apa dia hululiyah? Hululiyah ni satu pahaman yang mengatakan Allah meresap dalam diri makhluk. Allah meresap dalam diri makhluk. Itu namanya hululiyah. Macam gula meresap dalam air. Itu kata hulul. Hululiyah. Adik-beradik, adik-beradik bahluliyah. Dan ittihadiyah. Apa dia ittihadiyah? Ittihadiyah ni iaitu orang-orang yang beriktikad Allah Ta'ala itu bersatu dengan makhluk. Allah Ta'ala itu bersatu dengan makhluk. Jadi hululiyah dan ittihadiyah ni satu di antara pahaman orang yang menganut faham wahdatul wujud yang sesat, yang dikatakan kaum mutasawwifin. Kata Imam Ghazali, kaum mutasawwifin, ahli tasawuf yang palsu.
Bukan sekadar palsu, tapi sesat lagi menyesatkan. Kaum dolalah. Sesat lagi menyesatkan. Dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir menulis ada 12 jenis orang tasawuf yang mutasawwifin ni. Orang tasawuf yang sesat. Maka kita jaga molek, jangan tak belajar tauhid. Ada dah yang belajar tauhid sifat 20. Mahir dah, tapi jadi sesat juga akhirnya. Antara mereka ni ialah orang yang nak cepat jadi wali. Nak cepat jadi wali, langsung. Lepas tu kata orang Melayu, orang tua-tua, biar lambat asal selamat. Jangan cepat nanti sesat. Jangan nak cepat jadi wali. Jangan nak cepat jadi bule. Nanti tak boleh-boleh. Biar satu persatu. Biar lambat asal selamat. Amal dulu yang betul. Mula-mula belajar dulu. Belajar dulu. Ini belajar tauhid sifat 20 tak faham. Dah nak wirid jadi wali lah. Nantilah dulu Hadamkan dulu 68 aqaidul iman tu. Bagi ingat-ingat macam Fatihah. Ni semalam ada orang tanya. Saya tak jawab, malas nak jawab. Ni ngaji kena faham. Banyak kali cerita tanya lagi malas nak jawab. Minta maaf ni, nak khabar ni. Siapa-siapa nak tanya ni saya jawab tak siap. Sehari berapa ribu kali kena zikir, kena selawat. Baik, sebelum kamu nak berzikir, nak selawat, nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara zikir di lidah atau selawat di lidah itu, yang pertama sekali wajib belajar sehingga mengenali fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Sehingga mengenali, faham tu mengenali tu mana hadam lumah duduk dalam hati, tak lupa-lupa dah. Tu dulu. Jangan terus nak berzikir, nak berwirid, nak cari pahala, konon nak jadi wali. Tapi Allah tak dikenal. Fala tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah melainkan kenal Tuhan dia sembah. Itu yang punca sesat ni, jahil, beramal tanpa ilmu. Punca sesat ni ialah beramal tanpa ilmu, fardu ain. Yang tu dulu. Dah ada ilmu. Yang kedua, taubat nasuha. Taubat ni macam mana? Kamu merayu dengan Allah Ta'ala, minta Allah ampun dosa sampai jadi benci maksiat. Merayu. Buka kitab Aqidatul Mu'minin tu belakang tu. Saya tulis dalam kitab tu. Muraqabah di waktu malam. Jadi bukan kata di malam, saya tak kira di mana-mana pun. Tak kira lah waktu mana pun tak apa. Siang, malam, pagi, petang pun, bila-bila pun boleh tu. Ya, kita menghadirkan ke dalam hati rasa takut dengan azab Allah. Kemudian kita ingat satu-satu dosa kita. Satu-satu tu kita ingat, satu-satu itulah kita taubat. Kemudian kita bayangkan azab-azab Allah yang akan mengenakan, yang akan terkena ke atas diri kita di alam kubur, di alam barzakh. Kalaulah tidak diampuni Allah akan dosa-dosa kita, maka diamalkan selalu akan taubat itu. Dihadirkan selalu perasaan-perasaan takut kepada azab serta harap rahmat. Kemudian dihadirkan rasa kasih nak bertaubat sangat-sangat. 3 tu. Hadirkan rasa takut sangat-sangat dengan azab Allah. Hadirkan rasa harap sangat-sangat dengan rahmat Allah. Hadirkan rasa kasih beribadah dengan Allah. Kasih bertaubat, sonok bertaubat.
Sampailah rasa kita ni lemah, kita ni hina. Lepas tu barulah nak berzikir. Dah taubat tu sempurna, dah rasa benci. Sampai timbul rasa benci kepada maksiat. Lagi tak rasa benci pada maksiat, bermakna kekotoran tu belum habis. Ibaratnya periuk tu nak masak nasi, nasi basi semalam belum habis, kita dah buat beras baru, masak, jadi beras tu bercampur dengan nasi basi. Kau makan nanti sakit perut. Ibaratnya gulai basi, kari basi, nak buang sayang. Lepas tu bubuh kari lain, bubuh pula ikan lain, masak lagi sekali, campur dengan basi jadi. Apa jadi lauk tu? Itulah ibaratnya nak taubat sayang, nak amal juga, nak tinggal maksiat pun sayang. Nak taubat, hati busuk tak mau tinggal. Nak taubat separuh ya, tak mau taubat separuh. Macam tadi ya, buang dalam periuk kari basi tadi ni, buang separuh, tinggal separuh, tambah pula hak baru, basi juga, berkuman juga. Lepas tu kena taubat semua. Macam cuci periuk, dia cuci periuk semua, tak boleh tinggal sikit. Lepas tu isi pula hak baru, jadi buruk juga, jadi busuk juga, jadi najis juga. Tu nama najis maknawi. Dosa tak ditaubat ni namanya najis maknawi. Kalau syirik itu lagi najis. Jadi kita ni duk gulung dengan najis dosa ni lah, tak habis-habis. Jadi macam mana kita nak istiqamah beribadah? Tak boleh istiqamah beribadah tu kerana taubat belum selesai. Habis macam mana nak buat yang sunat-sunat, yang wajib tak buat? Wajibnya taubat. Tiba-tiba kamu nak zikir yang sunat-sunat, nak zikir yang 10,000 kali sehari tu, apa dia? Selawat 10,000 kali sehari. Nak zikir yang 70,000 tu, apa dia? La ilaha illallah 70,000 tu. Tapi taubat tak buat. Jadi apa? Jadi macam tadi ni lah. Kari basi kamu tak buang, tambah ya dengan kari baru. Jadi apa? Najis jugalah. Najis jugalah. Lauk basi ni najis tu, tak boleh makan. Macam aliu basi. Betul. Itulah ibarat dia. Jadi sebelum kita nak zikir berapa kali, hadamkan dulu tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi dalam masa kita nak berzikir tu, baiklah kita isi masa kita dengan mutlaqah kitab tauhid, fiqh, tasawuf, kita menghafaz dia. Kemudian dah hafaz dah, kita taubat segala dosa. Jangan duk kira berapa kali zikir, berapa kali taubat dah. Ulang. Selagi tak timbul rasa benci bersegala maksiat, selagi tak timbul rasa benci tengok penyanyi, dengar menyanyi, tengok penyanyi, dengar orang menyanyi, tengok bola, peminat bola sepak, peminat pemerintah yang taghut, selagi tak timbul kebencian pada maksiat-maksiat tu, terus duk mula zikir yang sunat lagi. Maknanya apa dia? Lauk basi dalam periuk belum habis dicuci, dah nak isi dengan kari baru. Tak boleh, jadi basi. Basi campur tak basi, jadi basi. Buang dulu semua hak basi tu, barulah mula beramal. Yang pertama, buang kejahilan. Yang kedua, buang dosa, tinggalkan segala dosa. Dosa besar, dosa kecil. Kemudian keinginan untuk melakukan dosa. Kemudian kelalaian hati. Kelalaian hati itulah kena taubat sentiasa. Cungkil apa lagi dosa yang ada yang belum kita taubat. Mungkin ada hutang orang belum kita bayar. Hutang orang ni bukan kira duit je, hutang mengumpat orang, hutang fitnah orang, hutang tuhmah orang, hutang memburuk-burukkan orang, menghina orang. Dah pergi minta maaf ke belum? Minta redha dia ke belum? Mengaji apa?
Fitnah orang tak pernah pergi minta maaf, dia rasa dia betul juga. Tuhmah orang tak pernah dia rasa dia salah, dia rasa dia betul juga. Kita ni kita kurang kita ni. Maka kalau kita tu ada dosa-dosa batin tu, tak mau taubat, tak mau minta maaf dengan orang tu, tiba-tiba nak isi dengan selawat ke atas Nabi. Selawat tu sunat, taubat tu wajib. Nasi basi yang kau tak buang, tambah beras baru. Nak masak? Masak. Tapi makan, masak nasi basi pun. Basi campur bagu, jadi basi. Ni nak cerita. Tu hak tanya semalam lah tu, saya tak mau jawab. Nak cerita jawab pagi ni. Pasal panjang. Saya cerita banyak kali lah. Jadi sebelum kita beramal satu amalan, kita pastikan diri kita sudah lulus fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Tak ada tasawuf kalau lah nak pergi ambil apa selawat ke apa amal zikir ni. Tasawuf lagi. Duduk masa ada masa zikir tu, baik kita buka kitab yang kita ngaji, kita matlaah, kita menghafaz. Tak faham, pergi musalah, pergi tanya. Nak tambahkan lagi, murajaah. Rujuk kata-kata. Sampai kita mahir ilmu dulu. Lepas tu, sikit-sikit kita masuk ke arah taubat. Dah cinta ilmu, kemudian khonok dalam bertaubat, sampai benci segala maksiat, barulah mula beramal. Tok guru pondok saya dulu, kadang-kadang orang pergi ambil torkat tak nak bunyi dia. Kadang-kadang dia smash. Mandi hadas minta betul. Sudah. Apa maksudnya tu? Takkan tak kata mandi hadas. Maknanya apa doa yang tak lepas warna, aku nak ambil tauhid, nak ambil tarekat. Jadi itulah umpamanya kita ni nak beramal ya. Pastikan dulu fardu ain sudah dulu. Kemudian taubat sudah selesai. Tanda taubat selesai ni apa dia? Benci segala maksiat, fahsyak, munkar. Sama ada dosa itu dosa zahir ataupun dosa batin. Zahir kita ada habis ke belum? Taubat dengan manusia, minta ampun dengan manusia yang telah kita buat dosa dengan mereka, sudah ke belum? Kita dah rasa diri kita lebih baik. Kadang-kadang kita buat dosa, kita buat apa salah aku? Apa salah saya? Tak tahu apa salah. Memang tak tahu apa salah. Ini dia ada orang dia rasa dirinya mulia. Jangan. Itu punca amalan kita mardudatul la tuqbalu. Tertolak, tak diterima. Jaga molek ya. Baik. Sekian dimaklumkan. Jadi saya maklum tu pada diri saya. Mudah-mudahan saya ditolong Allah menjadi orang yang apa yang saya cakap. Dan yang mendengarnya, mudah-mudahan adalah sedikit manfaatnya. Jalan-jalan untuk kita menuju Allah. Bila kita sudah ada kurang-kurangnya ilmu fardu ain dan selesai taubatnya. Selesai taubat tu bukan kata aku dah taubat dah. Bukan lagu tu bermakna tak taubat lagi tu. Ya. Selesai taubatnya macam mana? Timbul rasa benci kepada maksiat. Dan beralih kepada kasih beribadat. Barulah kita buat ibadat yang sunat. Mudah-mudahan dapat istiqamah. Ini perlu kepada bimbingan guru yang mursyid. Guru yang dapat menyelam sampai ke dalam hati murid. Baik, habis. Dan sekaliannya itu jadi kafir ia, wal-iyazubillah. Mulhidah, huludiyah, ittihadiyah tu ya, perkara yang boleh menyebabkan jadi kafir. Na'udzubillah minha. Kita minta berlindung dengan Allah daripadanya. Dengan i'tiqad yang tersebut itu, yang dengan pegangan hati yang sesat itu.
Kerana sekaliannya itu menafi akan wahdaniyah Allah Ta'ala. Ini akan keesaan Allah. Itu yang kena mengaji wahdaniyah. Ada apa maksud wahdaniyah? Wahdaniyah itu ya, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada apa? Sebab tahu. Satu lagi. Wahdaniyah pada apa? Sengok? Suka-sukalah. Wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah ada 3. Wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada zat. Itulah dah tak hadang. Tu nak ngaji dulu, bagi hadang. Wahdaniyah ada 3. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah pada zat ternafi kam muttasil dan kam munfasil. Wahdaniyah pada sifat begitu juga ternafi kam munfasil dan ternafi kam muttasil. Wahdaniyah pada af'al ternafi kam munfasil. Itu kata wahdaniyah. Kena faham wahdaniyah tu. Wahdaniyah tu dah datang nak istilah tauhid. Wahdaniyah keesaan, tauhid keesaan. Muwahhid orang yang benar-benar mengesakan Allah. Tak mengaji jadi mulhid, sesat. Tu tauhid tu kena ngaji molek dulu. Kena faham pula apa itu mukhalafatuhu lil hawadith. Punca-punca di akhir zaman orang menyembah Dajjal kerana tak faham makna mukhalafatuhu lil hawadith, tapi sudah disangka dia faham, itu akhirnya tak kenal Tuhan, pergi sembah Dajjal. Sebelum datang Dajjal yang mata satu tu, dia sembah dulu Dajjal yang macam kita juga tu. Siapa dia? Ulama usuk. Berpegang teguh dengan pendapat ulama usuk. Pasal apa? Pasal tak kerti nak beza mana itu ulama usuk, mana itu ulama ul akhirah. Tak kena mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Ulama cari makan. Dulu kata Kafir Harbi, tiba-tiba Kafir Harbi tu dah jadi pemerintah. Dia kata Kafir Zimi pula. Ngecutul. Inilah kata Al-Pulusun. Pulus punya pasal. Ya, kejar punya pasal, takut kena pecat. Berubah kataan. Itulah kata Imam Hanafi, jangan kamu berdiri di pintu sultan. Kamu dah berdiri, kejap dia berubah. Belum kawan tu memerintah, kamu kata dia Kafir Harbi, wajib ditentang. Elok kawan tu memerintah, Kafir Zimi, dia baik. Jangan sebut Kafir pun, sebut Zimi sudahlah. Pasal apa? Kafir mengampu. Inilah kata ni. Ulama lidah cabang. Jadi kita ni tak ulama, pening tengok. Mana satu dia ikut. Dulu dia kata Harbi, kan dia kata Zimi. Ni ulama lagu ni susah percaya. Ni dah kata ulama yang Nabi kata, ana akhwafu alaikum minad dajjal qabla ad-dajjal. Aku terlebih takut ke atas kamu akan kedatangan Dajjal sebelum Dajjal yang sebenar. Apa dia ya Rasulullah? Man huwa ya Rasulullah? Ulama usul, ulama jahat. Yang tak betul sikit-sikit itulah yang dia berkira sangat. Yang tak betul besar-besar, terang-terang, nyata, yang tu dia pejam betul. Pasal apa?
Pasal nak sembunyikan yang besar-besar hak dia buat silap tu, maka dia bangun-bangunkan war-warkan besar-besar ke hak kecil-kecil ni. Oh, dia tu baca Fatihah tak betul, dia je buat imam. Oh, dia tu baca selawat tak betul, tak boleh buat imam. Hak kecil-kecil tu. Sikit-sikit tu biar je lah. Hak besar tu ada, kau tak mau tegur. Oh, dia tu jadi imam tak betul baca Fatihah. Memanglah salah. Tapi hak besar lagi tu, imam pemimpin negara tu salah, kau diam lah. Imam masjid baca Qul huwallahu ahad salah, kau bising. Tapi imam pemerintah negara tak menghukum Allah, kemudian sengat menikus. Ni kata ulama usuk ni. Ulama busuk, ulama duit pulus. Ini yang Nabi takut. Ya. Kawan tu salah sikit-sikit ya. Salah tak sampai kepada jatuh murtad pun. Dosa lah. Berdosa juga kot. Tapi tak sampai jatuh murtad pun. Tapi yang jatuh murtad tu hang tak kata apa pula. Tak berani pula. Inilah kata ulama cari makan. Jalan-jalan cari makan. Kalau orang Terengganu dia kata apa? Jalan-jalan cari makan. Nama pun jalan. Betul. Baik. Kita puak-puak lagu ni kita risau kan? Risau bukan risau apa? Ya. Bukanlah kita risau dia tipu kita ke apa. Kita risaunya takut kita terpengaruh dengan dia. Terpengaruh dengan dalil-dalil dia. Terpengaruh dengan nas-nas dia. Yang akhirnya kita kata, betul juga. Ada hujah dia. Orang-orang macam ni akan cari hujah-hujah untuk membetulkan kesalahan dia. Dia akan cari hujah-hujah untuk membetulkan pemimpin-pemimpin yang salah, yang dia nak bodek, nak mengampu. Dia akan cari saja. Ni akhir zaman. Itu dia katakan apa? Yang hak dia katakan batil, yang batil dia katakan hak. Dia akan cari sampai kita keliru, akhirnya kita pun terikut dia. Tu. Kita nak ikut dia mula-mula mungkin tak, tapi akhirnya kita akan terikut. Jadi jangan tinggalkan 3 ilmu tadi, tauhid, fiqh dan kesufian. Bila kita cuma cari ilmu tapi tak menjalani jalan-jalan kesufian, maka kita akan terpedaya. Kita hanya mencari ilmu tapi tidak mencari jalan kesufian, kita akan terpedaya. Kalau kita mencari jalan kesufian tapi kita meninggalkan ilmu, maka kita akan menuju kesesatan. Beramal cukup rajin, ngaji malas, itu akan menuju kesesatan. Mengaji cukup rajin, beramal malas, pasal tak ada kesufian, maka terpedaya juga. Orang yang ada ilmu, yang dah beramal pun akhirnya menuju jalan sesat. Ada juga yang macam tu. Dikisahkan dalam kitab tafsir seperti selalu kita sebut dua apa dia? Bal'am bin Ba'ura, Barsisa, Qarun dan seumpamanya. Apatah lagi kalau kita tak belajar tentu nak beramal. Apatah lagi kalau beramal pun tidak, belajar pun tidak. Lepas tu sembang pandai. Ini bahaya sangat. Sangat bahaya orang pandai sembang ni. Tok Guru saya lu pesan, berhati-hati dengan orang yang pandai bercakap tapi tak mengaji. Cakap pandai, sana cakap cukup pandai. Tengok Allah bini dia orang pun tutup habis. Tu kata cukup bahaya. Orang lagi cukup bahaya. Hang boleh dengar kot sini, keluar pun kot sini lah. Bahaya tu orang lugu. Takut terkeluar perkataan yang salah yang kita buat pegangan. Ingat.
Ini orang pun tak tutup, gua sembang pandai, sembang agama pula pandai. Bahaya tu. Akhir zaman akan ada banyak orang lagu tu. Ni Tok Guru saya sebut. Masa dia baca kitab hadis. Semua akan berjumpa. Lalu ni pun jumpa dah katanya. Ini bahaya sungguh ni. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada kesesatan dolalah ini. InsyaAllah kita banyak minta tolong Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Baik, kita baca sikit ni. Dan menafi akan mukhalafahnya, ini menafi akan mukhalafatuhu lil hawadis. Ini dua ni cukup penting dalam ilmu tauhid. Inilah punca orang menyembah dajjal. Kenapa? Kerana tak faham apa itu wahdaniyah, tak faham mukhalafatuhu lil hawadis. Ini disebut dalam kitab. Bukan kitabnya saja, kitab-kitab yang lain pun disebut lagu itulah. Di akhir zaman orang akan menyembah dajjal sebab tak faham dua sifat Allah Ta'ala ni. Sebab dia anggap remeh belajar sifat 20. Siapa tak belajar sifat 20? Kalau dajjal keluar, memang terikut akan dajjal. Orang yang belajar sifat 20 pun pada hari itu akan terpedaya jadi menyembah dajjal. Dia kata dalam kitab Fitan fi akhir zaman, hatta ulama sujud menyembah dajjal. Apatah lagi orang tak mandi, meninggalkan pula pengajian sifat 20. Hoi berat. Ya. Balik. Jadi kita pesan pada diri kita, balik nanti pesanlah pada keluarga kita, belajarlah sifat 20. Ni kalau keluar dajjal, kita tak belajar sifat 20. Yang belajar yang mahir itu pun dah terikut dajjal dan menyembah dajjal, apatah lagi tak belajar. Ini dah bahayanya fitnah dajjal. Ya, bahayanya kerosakan yang dibawa oleh dajjal. Dia tu ahli sihir. Dajjal ni dia ahli sihir yang boleh menyihir orang yang ulama sekalipun agar jadi penyembah. Jangan duk kata tak apa, kita dah pandai dah. Ada ilmu tak melalui jalan ahli sufi, beramal sufi tapi tak ada ilmu, ini semuanya mardudatun la tuqbalu. Baik. Jadi sebab tu ada ilmu jangan dirasa besar diri. Allah dia tu mengaji apa lah sangat. Jangan duk pandang buruk pada orang, pada hina pada orang, pandang rendah pada orang. Dia ilmu ni, resmi ilmu ni dia macam padi. Orang belajar ni ikutlah resmi padi. Resmi padi macam mana? Lagi lebat buahnya, lagi masak buahnya, makin dia menunduk. Mana makin dia warak, tak mengaku diri, merendah diri, makin tak mau glamour. Ni nak glamour, nak masuk TV, nak masuk radio, nak namamu dikenal, nak namamu terkenal, nak pula digelar Datuk Seri, Tan Sri, Tiang Sri. Hei, akhir zaman. Akhir zaman. Baik. Dalam kitab tasawuf dia kata antara penyakit alim ulama itu ialah gila kepada kemegahan duniawi. Jadi alim dia naklah orang kaya, nak jadi kaya pula. Dah jadi kaya nak pangkat dan jawatan pula. Nak jadi menteri. Jadi menteri agama. Penasihat diraja, apa lagi. Tapi tak sihat pun. Takut pegang jawatan ni, takut sebenarnya. Dia kata tak dapat. Dia memang tak dapat. Tok Guru saya kata, saya belajar ni almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Pondok Lanai. Masa tu dia ngajar kitab Durun Nafis, kalau tak salah ingatan. Dia kata jangan ada peluang-peluang pekerjaan yang boleh duduk di sisi sultan. Kalau ada peluang-peluang itu pada kita, kita tak akan terlepas dari fitnah dunia.
Lepas tu dia pun tak teruskan lah. Terus tersambung baca kitab. Pasal perkataan tu sensitif, nanti orang marah pun. Tok Guru ni tak takut orang marah, kita takut. Kita ni. Tak salah lah kau kena kerja dengan sultan. Tapi jadi pengampu sultan tu yang salah. Lebih-lebih lagi kerja bak agama. Kerja cikgu tak ada masalah lah kau. Kerja apa nama? Kerja apa? Tahu tak kerja apa nak tu. Kerja apa pun hari ni tak kira kerja apa. Walaupun kerja bak agama sekalipun. Bukan kata kerja kerja itu, kerja ni, tak boleh kata. Dia sebab itulah kita kena ubah pemimpin. Bila pemimpin tu gelong, habis semua jabatan jadi gelong. Orang anak betul tu pun dia nampak macam gelong juga. Macam kita sorong tayar bencik ni, gelong kan. Sonok. Tak isi barang pun berat. Itulah ibaratnya. Bila pemimpin dia tu gelong, hak betul-betul pun jadi gelong. Pasal apa? Itu acuan dia gelong. Betul lah. Nak betulkan dia kena betul pemimpin. Kena betulkan pemimpin. Baik. Ada setengah orang tak nampak kegelongan pemimpin. Sebab apa? Buta mata hatinya dari melihat kebenaran. Pemimpin gelong, dia tak nampak, dia kata betul. Ini buta mata hati daripada memandang kebenaran. Tu dia doa Al-Quran tu. Rabbana la tuzigh qulubana. Pasal apa? Pasal tak mau kita ni, Allah ajar kita hikmahnya, bukan sebab. Hikmah, kena kata hikmah. Semoga kita ni tak jadi buta mata hati. Ilmu ada tapi buta. Mata ada tapi tak nampak. Lampu ada tapi tak perasan. Kadang-kadang perasan tapi sebab apa? Hubbud dunia tadi. So Nabi kata hubbuka li syai' yu'ma wa yusam. Kau cintakan sesuatu, kau jadi buta, kau jadi pekak badak. Baik. Akhir zaman ni kena uzlah ya. Bahaya lah. Selagi pemimpin bukan pemimpin yang nak taat perintah Allah, kena uzlah. Malaysia ni mudah-mudahan kata-kata ulama akan lahir orang-orang yang soleh-soleh. Bila tak tahu lah kan? Kita pun tak tahu. Kita pun tak soleh. Salah dia. Cari orang soleh terjumpa mak soleh. Orang-orang soleh lama-lama dah mati belakang lah. Bukan? Kita cari orang soleh pun tak mahu kawan kita. Sebab kita dosa banyak apa. Macam mana nak jadi orang soleh pun tak tahu lah kan. Anggi Pak Lisen cari orang soleh, jumpa mak soleh dia ni. Betul tak? Baik, kita sambung tadi. Dan menafi akan mukhalafahnya daripada yang baru ini. Bersalahan Allah Ta'ala daripada makhluk ini. Dan mengisbat akan beberapa syirik bagi Allah. Dia mengakui akan adanya benda syirik bagi Allah. Maka kata, jangan kita menyekutukan Allah dan baharunya, dan bertempat dan berpihak dan banding. Mana hendaklah kita menafikan Tuhan tu bertempat, berpihak ni berbahagian, ada kiri kanan atas bawah depan belakang.
dan banding ini yang menyerupai Allah, dan kekurangan ini sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan mengisbat akan keadaannya berjirim. Ini mengaku pula Allah Ta'ala itu bertongkol. Berjirim maknanya cecair, dan berjisim itu bertongkol, dan mengambil lapang. Ini semua ni perkara yang boleh membawa kepada syirik. Lepas tu kewajib belajar sifat 20. Kita sambunglah, berhenti sekat itu dulu. InsyaAllah kita sambung. Jadi ajaran wahdatul wujud ni bukanlah mesti sesat. Yang sesat tu yang salah mengaji, ya. Salah faham. Imam Ghazali kata wahdatul wujud ni ada dua. Yang pertama wahdatul wujud mulhid, iaitu faham wahdatul wujud yang sesat. Yang kedua wahdatul wujud muwahhid, yakni wahdatul wujud yang bertauhid. Mana satu yang sesat? Yang mulhid tu, yang sesat, iaitu ilmu musyahadah dibuat i'tiqad, yang tu sesat. Terkadang jadi kafir zindiq. Yang tak sesat ni apa dia? Yang tak sesat wahdatul wujud tu bukan i'tiqad, tapi syuhud di mata hati oleh orang-orang yang kewalian. Ini kena faham dia. Bukanlah semua hulul dan ittihad itu sesat. Hulul yang macam mana sesat, ittihad yang macam mana sesat. Tu kena faham. Yang sesat yang jadi syirik itu. Jadi jangan kita pakai pukul burung. Wahdatul wujud mesti sesat, mesti kafir. Hulul mesti sesat, mesti kafir. Ittihad mesti sesat, mesti kafir. Kalau kamu buat i'tiqad, pegangan hati, pahaman, itu memang sesat. Musyahadah ni bukan pahaman. Musyahadah ni bukan i'tiqad. Musyahadah ni ialah pembukaan di mata hati yang melahirkan rasa hati. Rasaan di mata hati tak sama dengan pegangan hati. Faham dulu? Rasaan di mata hati tak sama dengan pegangan hati. Musyahadah tak sama dengan i'tiqad. Punca sesat puak yang memahami wahdatul wujud ni kerana ilmu musyahadah dibuat i'tiqad. Jadi wahdatul wujud kena faham, bukan semua sesat. Yang sesat tu ialah ilmu musyahadah dibuat i'tiqad. Yang tu jadi sesat, jadi mulhid. Orang-orang wali ada yang orang-orang wali dia mereka wahdatul wujud, tapi mereka yang muwahhid. Jadi kena faham yang tu. Benda ni panjang cara dia. Tapi orang yang selalu ikut kuliah, insya-Allah dia boleh faham, insya-Allah. Baik, kita berhenti situ. Kemudian katanya bermula dalil ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
عنهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد